Baik penonton, anda sedang menyaksikan Sejahtera Asia dan kali ini kita nak berbicara mengenai topik persidangan antarabangsa K8 Borneo yang diadakan secara virtual nanti pada 14 hingga 15 September 2021 dan bersama dengan saya pada ketika ini untuk ditemu bual secara maya adalah Sekretariat Persidangan Antarabangsa K8 Borneo Encik Edison Riket. Hello, salam sejahtera Encik Hello, Edison. salam sejahtera. Terima kasih kerana Apa menjemput. khabar kita? Sihat? Sihat, sihat walafiat Okey. kita. Alhamdulillah sihat. Okey. Yalah dalam kita menjalani tempoh yang mencabar musim pandemik Mhm, COVID-19 tu, kita asyik boleh berhenti macam ni aja. Persidangan macam tu benar. tetap kita Tetap teruskan berjalan. walaupun kita Diteruskan adakan secara virtual. Okey, virtual. Encik Edison. Kita terus saja ke soalan kita. Mungkin Encik Edison boleh kongsikan serba sedikit mengenai K8 Borneo. Silakan. Okey, KL Borneo tu diwujudkan oleh Pustaka Negeri Sarawak pada tahun 2001 dan ditubuhkan secara rasmi pada tahun 2002 sebagai kerjasama serantau dalam membangun dan berkongsi maklumat mengenai Borneo dengan rakan-rakan se-Borneo yang lain. Jadi KL Borneo tu adalah usaha kolektif secara kolaborasi di peringkat antarabangsa untuk mengenal pasti dan memelihara bahan Borneo dengan institusi-institusi dari 3 buah negara lain di Kepulauan Borneo, iaitu Indonesia dan Malaysia. Mhm. Encik Edison, bagaimana pula dengan persidangan K8 Borneo kalau boleh diterangkan lebih lanjut dan agak-agaknya bila ianya akan diadakan? Okey. Persidangan virtual KL Borneo Antarabangsa tu yang kedua tu akan diadakan sebagai wadah para penyelidik dan pakar ilmuwan untuk berinteraksi dengan kumpulan penyelidik lain di peringkat antarabangsa dalam satu sesi pertukaran idea, perkongsian maklumat serta ilmu pengetahuan dalam bidang kajian Borneo. Jadi ini merupakan persidangan virtual yang pertama dianjurkan oleh KL Borneo yang diadakan pada 14 dan hingga 15 September 2021. Maksudnya tak lama lagi lah kan? Minggu Oh, hadapan, hari minggu Selasa dan depan. Rabu nah. Ya, Jadi memandangkan si lama lagi kita akan ada persidangan KL Borneo secara virtual tu, pastikan kesetiaan anda sehingga ke hujung temu bual ini kerana kami akan kongsikan juga bagaimana cara nak mendaftar, ada yuran tak, dengar-dengar percuma. Okey, kita nak tanya soalan yang seterusnya kepada Encik Edison kalau boleh dikongsikan mengenai objektif untuk persidangan ini Encik Edison. okey. Objektif persidangan tu untuk menjadikan wadah para penyelidik, pekerja pengetahuan, pembuat dasar, pelajar dan ahli akademik untuk berkongsi pengetahuan, pengalaman serta berinteraksi rangkaian di Borneo. So ini ia juga membincangkan strategi bagi mengoptimumkan perkongsian sumber maklumat bagi mengenal pasti potensi dan aplikasi ICT yang sesuai dalam penerbitan, akses dan pemeliharaan maklumat Borneo serta berkongsi peningkatan keupayaan manusia dan tanggungjawab dalam perkongsian maklumat tentang Borneo. Okey. Itu adalah objektifnya dan saya kira itu sangat penting sekali. Kenapa? Sebab rakan setugas kami, penyelidik kami Sofia Jonathan pun dah mendaftar, Encik Edison. Tak sabar Wow. katanya. Ya. Okey. Kalau boleh juga dikongsikan tema serta subtema bagi persidangan ini, Encik Edison. Okey. Untuk kali ini tema Borneo Kepelbagaian Maklumat dan Warisan telah dipilih. Topik dibincangkan merangkumi disiplin ilmu yang berkaitan dengan tema yang lah. Dan subtemanya ialah satu, pengetahuan tradisional. Kedua, seni dan kepelbagaian budaya. Ketiga, tanaman perubatan. Keempat, tradisi lisan. Dan yang kelima, kelestarian alam sekitar.
Itu adalah antara tema dan subtema untuk persidangan virtual KL Borneo. Baik, kita nak tanya juga lah Encik Adison, sebab sekarang ini kita tahu musim pandemik COVID-19 kan, pastinya persidangan sebegini menempuhi cabarannya tersendiri untuk diadakan. Betul. Tapi kalau boleh dikongsikan, apa mungkin antara manfaat dan kelebihan yang diperoleh di sebalik cabaran yang dihadapi? Okey, kajian Borneo tu amat penting ya, sebenarnya amat popular di kalangan penyelidik seluruh dunia memandangkan lokasi pulau yang strategik di tengah-tengah Asia Tenggara. Borneo kaya dengan khazanah flora dan fauna serta mempunyai pelbagai etnik dan budaya masyarakat pribumi. Jadi kini usaha serius telah dilakukan untuk mengenal pasti, menyimpan serta menjadikan semua bahan tok mudah diakses. Usaha sentiasa dipertingkatkan dalam mengenal pasti dan melestarikan bahan di Borneo bagi memastikan kesinambungan intelektual serta bagi menyokong penyelidikan dan kelestarian. Itu adalah kepentingan mengapa persidangan ini dijalankan. Dan itulah kalau boleh Encik Adison kongsikanlah sedikit gambaran mengenai program persidangan pada hari pertama dan kedua. Ya, persidangan ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg, Ketua Menteri Sarawak kita, dan beliau Yang Berhormat juga akan merasmikan juga buku bibliografi pengetahuan tradisional Borneo during masa persidangan yang kelak. Okey. So dalam persidangan tu ada 25 kertas persidangan daripada 3 buah negara, Australia, Indonesia dan Malaysia, dan juga 4 pembentangan poster dari 3 buah negara ya, iaitu Malaysia, Indonesia dan Australia juga. Okey. Ini saya kira antara soalan yang ditunggu-tunggu. Boleh tak ceritakan bagaimana proses pendaftarannya dan adakah yuran dikenakan secara percuma mungkin? So ini nak saya kongsikanlah. Peserta boleh mendaftar di laman web persidangan KL Borneo di www.pustaka-rawak.com/apps/IKBC 2021 dan penyertaan adalah percuma. So setelah peserta selesai mengisi butiran lengkap pendaftaran persidangan, peserta akan menerima maklumat ID Zoom Meet serta pasport untuk 2 hari persidangan ya, iaitu daripada 14 hingga 15 September. Jadinya exclusively untuk siapa yang mendaftar dan hanya di platform Zoom. Yang penting percuma. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk cepat-cepat daftarkan diri anda bagi persidangan KL Borneo yang diadakan secara virtual. Okey, saya nak tambah juga soalan ni, mungkin ramai nak tahu di luar sana, had umur mungkin yang boleh menyertai persidangan ini. Adakah ianya terhad untuk umur yang tertentu sahaja atau macam mana Encik Adison? Sebenarnya persidangan tu kita buat kita terbuka kepada sesiapa yang berminat dalam bidang Borneo, baik pelajar sekolah, sekolah rendah, menengah, universiti, penyelidik, orang awam, siapa-siapa yang berminat dalam topik penyelidikan Borneo. Kalau kita pergi persidangan macam ni, tak sah kalau kita tak tanya mungkin ada sijil penyertaan yang kita dapat ke macam mana kan? Bagi persidangan KL Borneo, ada tak sijil penyertaan yang akan diberikan kepada para peserta nanti? Jadi, ya betul. Peserta akan diberi e-certificate of attendance setelah mereka selesai menyertai persidangan 2 hari tersebut. Jadi, selepas 2 hari persidangan, e-certificate akan di-email kepada para peserta secara bagaimana virtual. pula dengan mereka? Ada e-certificate bagaimana pula dengan mereka yang mungkin pada tarikh ni mereka tak dapat nak sertai sebab kena buat perkara lain dan sebagainya. Kalau mereka yang terlepas, dengar-dengar jangan risau kan? Macam mana? Jangan risau.
kepada orang awam yang terlepas untuk menyertai persidangan ini. Rakaman persidangan ini dapat ditonton di YouTube resmi kami di Pustaka Channel Pustaka Sarawak. Lagi sekali channel tu apa? Pustaka Channel Pustaka Sarawak channel kat YouTube. Okey. Itu bagi mereka yang terlepas lah untuk menyertai Ya. persidangan ini. Tapi kalau boleh sekali lagi, kalau boleh sertai sahaja persidangan ini yang akan diadakan sekali lagi pada 14 dan 15 September 2021. Sebab kalau anda sertai, bukan sahaja anda boleh peroleh ilmu berkaitan dengan sejarah, tradisional, kebudayaan dan sebagainya, anda juga boleh dapat e-certificate. Lepas tu, pendaftaran adalah percuma. Saya dah ulang banyak kali dah. Betul. Kalau tak sertai memang rugi. Okey, mungkin seterusnya kita nak tahu juga mengenai para penonton yang mungkin nak ketahui lebih lanjut mengenai persidangan ini, di mana mereka boleh hubungi Encik Edison? Mereka boleh hubungi saya terus 013 melalui WhatsApp 013-834-8284. Okey. Lagi sekali kalau boleh diulang nombor taliannya. Nombor talian dia 013-834-8284. Jangan lepaskan peluang untuk sertai persidangan K8 Borneo secara percuma. Selain anda boleh dapatkan pengetahuan mengenai seni, tradisional atau kepelbagaian budaya bersama kumpulan penyelidik lain di peringkat antarabangsa, anda juga akan diberi e-certificate of attendance selepas selesai menyertai persidangan 2 hari ini. Mudah saja, kata Encik Edison tadi, hanya perlu daftar di laman web rasmi persidangan virtual K8 Borneo iaitu www.pustaka.sarawak.com/apps/IKBC 2021. Akhir sekali Encik Edison, kalau boleh dikongsikanlah sebelum kita nak melabuhkan tirai perbualan secara maya ini, kenapa agaknya kita sebagai anak tempatan ini perlu untuk mengetahui sejarah dan aspek tradisional bagi negara dan negeri kita pada pandangan Encik Edison? Okey. Ini merupakan salah satu cara untuk kita untuk memelihara budaya kita, to preserve our heritage, our culture supaya tidak dilupai oleh generasi-generasi yang akan datang. Banyak pengetahuan yang kita tak ketahui, unexplored knowledge yang kita tak ketahui, yang belum kita explore. Jadi ini merupakan salah satu platform untuk untuk para penyelidik dan juga pencinta topik Borneo sendiri untuk menerokai pengetahuan-pengetahuan yang tidak diketahui oleh orang oleh orang umum. So ini Betul, merupakan antara yang sering diperkatakan belakangan ini mungkin penemuan artifak di Gua Niah Miri dan sebagainya. Jadi inilah masanya untuk kita kenali lagi pelbagai orang kata aspek sejarah, orang kata pelbagai aspek budaya, tradisional dan sebagainya. Mungkin sekarang ini kalau kita lihat tarikh tu 14 dan 15 September kan, pada bulan kebangsaan, kongsilah sedikit mungkin ucapan Encik Edison bersempena dengan Hari Malaysia mungkin? Ya, bersempena Hari Malaysia yang akan datang, saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia. Okay, walaupun dalam situasi yang amat gentir sekarang, kita harus bersatu ya untuk melawan COVID-19 ini agar kita kembali kepada kehidupan kita yang sebelum ini. Itulah bersempena dengan Hari Malaysia ini,
bila kita berbicara mengenai pandemik COVID-19, pastinya kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh terdahulu perlu untuk kita pertahankan, dan apa yang paling penting sebenarnya adalah sekarang ini untuk kita merdekakan negara daripada pandemik COVID-19. Dan Encik Edison, saya kira kepada mereka di luar sana, sekali lagi jangan lepaskan peluang untuk anda di luar sana menyertai persidangan K.Ed Borneo ini yang diadakan secara percuma. Selain anda boleh dapatkan pengetahuan mengenai seni, tradisional atau kepelbagaian budaya bersama kumpulan penyelidik lain di peringkat antarabangsa, anda juga akan diberi e-certificate of attendance selepas selesai menyertai persidangan 2 hari ini. Sekali lagi, pada 14 dan 15 September 2021. Mudah sahaja, anda perlu daftar segera di laman web rasmi persidangan virtual K.Ed Borneo iaitu www.pustaka.sarawak.com/apps/IKBC 2021. Dan Encik Edison dah mula boleh daftar dah sekarang Ya, boleh. Mereka boleh daftar sekarang. Mereka boleh web tersebut untuk daftar, sebab adalah terhad kan, sebab Zoom ni dia ada 1,000 saja. So siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Dia dapat. Kalau lambat juga. Kalau lambat terlepas lah. Tapi jangan risau. Betul, sekali lagi kita nak tanya Encik Edison, mereka yang terlepas 14 dan 15 September tu tak payah risau kan? Sekali lagi Encik Edison boleh kongsikan kepada mereka yang terlepas. Mana mungkin mereka boleh rujuk? Mereka boleh rujuk ke YouTube channel Pustaka iaitu Pustaka Sarawak. Mereka akan boleh cari kandungan tersebut. YouTube channel Pustaka Sarawak. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada Encik Edison Rickett kerana sudi berkongsi mengenai persidangan virtual K.Ed Borneo. Ya, Encik Edison. Saya nak kongsi juga bahan-bahan kertas kerja penuh persidangan ini akan juga boleh diakses selepas persidangan. Mana kertas kerja, slide boleh diakses di laman web rasmi K.Ed Borneo. So jangan risau, semua kertas kerja tersebut dapat akan kita berikan akses kepada orang awam untuk melihat isi kandungan kertas kerja penuh persidangan tersebut. Dengar tu, sangat baik hati sebenarnya. Biarpun anda terlepas, mungkin tak apa. Pertama boleh rujuk di YouTube Pustaka Sarawak. Lepas tu kertas kerja pun akan dikongsikan. Dan istimewanya, selain anda boleh dapat e-certificate, persidangan ini juga akan dirasmikan oleh Ketua Menteri kita kan, Datuk Patinggi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg. Baiklah, mungkin ada apa-apa lagi yang Encik Edison nak tambah bersempena dengan persidangan K.Ed Borneo ini? Ada lagi? Untuk saya menyuruhlah pihak semua daftarlah secepat mungkin kerana ini merupakan satu-satunya persidangan yang kita adakan kali pertama secara virtual dan percuma. So rebutlah peluang ini.
Adakah Encik Edison juga terlibat sama dalam proses orang kata untuk mengadakan persidangan KL Borneo ini? Adakah Encik Edison juga terlibat? Betul, saya merupakan sekretariat untuk persidangan ini. Jadi Hmm. saya kira koordinator lah dari segi Okey, memandangkan perjalanan. Encik Edison adalah sekretariat untuk persidangan antarabangsa KL Borneo ini, kita masih ada masa lagi, jadi kita nak tanya, mungkin Ya, kita faham kan, sekarang ini kita dilanda pandemik COVID-19, kebanyakan aktiviti sebegini kita adakan secara maya, secara virtual, secara online dan sebagainya. Jadi di sebalik cabaran ini kan, apa kelebihan ataupun manfaat yang sebenarnya Encik Edison nampak di sebalik all these challenges? ya. Jadi saya lihat cabaran ini membuat kita ke depan. Kalau dulu uh, kita kita kata tak apalah, we still can do secara fizikal, tetapi dengan situasi COVID ni dia membuat kita lebih ke depan. Maknanya kita have to adopt dengan cepat Betul. segala teknologi, segala platform, segala platform e-pembelajaran untuk kita mengakseskan maklumat. Jadi jika kita ketinggalan untuk ketinggalan untuk menggunakan teknologi ini, jadi kita akan tak dapat buat apa-apa. So, Betul. teknologi telah memudahkan kita dan juga kita terpaksa juga adopt dan adapt teknologi agar kita dapat menyampaikan perkhidmatan, maklumat kepada orang umum. Dan So, berbicara ya, mengenai persidangan KL Borneo ini adalah salah satu wadah yang disediakan buat para penyelidik dan pakar ilmuwan untuk berinteraksi sebenarnya dengan kumpulan penyelidik lain di peringkat antarabangsa dalam satu sesi pertukaran idea. Maksudnya ada satu sesi pertukaran idea nanti, lepas tu ada juga perkongsian maklumat serta ilmu pengetahuan dalam bidang kajian Borneo. Encik Edison, ya. sekiranya penyelidik tempatan kita nak terus orang kata keep in touch lah dengan penyelidik antarabangsa, adakah pada pendapat Encik Edison ini masa yang sesuai buat mereka? Ya, saya rasa ini merupakan peluang keemasan untuk mereka networking untuk mereka kenal dan juga dapatkan contact each other supaya mereka dapat berkongsi bagaimana kita dapat memartabatkan apa uh, uh, bidang-bidang kajian Borneo ni, sebab kajian Borneo ni tiada sempadan dia dijalankan pendidikannya seluruh dunia, even profesor-profesor luar negara banyak membuat kajian PhD mereka. Hari itu saya ada membuat carian, saya dapati ada sebanyak almost 400 tesis peringkat PhD yang membuat kajian tentang Sarawak sahaja. Can you imagine? Ah, Sarawak saja, seluruh dunia. belum lagi Ah, Borneo. belum Borneo. Hmm. Sarawak saja around almost 400 uh, apa pencendekiawan pelajar-pelajar PhD memilih topik ada Mungkin akhir 400. sekali boleh dikongsikan Encik Edison sambutan yang diterima setakat ini. Kita tahu tak lama lagi 14 dan 15 September. Sambutan setakat ini macam mana? Sambutan amat menggalakkan. Setakat ni kita dah menerima pendaftaran 250 uh, Ah. peserta. Ah. So kalau dulu kalau satu dewan persidangan paling-paling pun kita dapat accommodate around 400 to 600. Tapi ini kita boleh dapat accommodate until up to 1000 Wow. peserta. Kalau dahulu dalam 400-500 peserta sahaja, tapi inilah yang Oh, saya katakan sebagai ah, kelebihan daripada musim pandemik ini. Selain yes. semua orang berpeluang untuk berada di kerusi hadapan, maksudnya tak ada dah orang depan macam tak boleh tengok ke apa. Sekarang memang semua dekat depan laptop. Semua dekat front Ah, seat kan.
Lepas tu Betul. berpeluang untuk ramai-ramai sampai 1,000 peserta kali ini boleh menyertai Ah, persidangan KL Borneo ya. ini. Macam yang Encik Edison katakan tadi, lebih kurang 250 orang sudah mendaftar. Jadi lebih kurang Hmm. 750 tempat sahaja tinggal. Hmm. Rebut peluang ini dan sertai sekarang persidangan virtual KL Borneo ini. Dan itulah cara untuk mendaftarnya sangat mudah. Anda boleh pergi di laman laman web pustaka, di laman web rasmi persidangan virtual KL Borneo, iaitu www.pustaka.sarawak.com/apps/IKBC 2021. Terima kasih kami ucapkan kepada Encik Edison kerana sudi berkongsi mengenai persidangan antarabangsa KL Borneo ini. Terima kasih Encik Edison. Terima kasih. Stay safe. Ya, you too. Okey, kepada anda, jangan lepaskan peluang persidangan KL Borneo secara virtual 14 dan 15 September 2021 ini. Jangan tanya di mana kerana ia diadakan secara virtual dan anda boleh daftar sekarang. Senang sahaja, sekali lagi, www.pustaka.sarawak.com/apps/IKBC 2021. Sampai di sini sahaja. Kita jumpa lagi untuk masa yang seterusnya. Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan Ya, saya Jonathan Ding dan juga Wan Alif. Apa khabar ya Wan saya. Alif?
Apa khabar? Sihat sahaja saya dan hari ini biasalah John, hari Isnin tapi Betul. tak ada Monday blue. Monday Blues. Monday blue. Betul. Jadi Peace dulu kita nak pagi ucapkan terima kasihlah pada rakan tugas kita tadi, Gas, yang dah pun menemu bual tetamu kita secara maya, Edison Riket, Ketua Bahagian Perkhidmatan Makluman Pustaka Negeri Sarawak mengenai International K@Borneo Borneo. Virtual Conference yang akan bermula esok hari. Jadi untuk maklumat lanjut boleh saja ke Facebook Pustaka Negeri Sarawak. Saya pasti semua maklumat ada dekat situ. Ya, dan macam-macam pengisian yang telah pun diberikan. Dan yang pastinya kebanyakan benda itu adalah percuma. Yes, sebabnya dibuat secara atas talian virtual dan sebagainya. Tetapi inilah peluang terbaik untuk kekalkan diri kita di rumah. So bolehlah layan-layan benda-benda yang berfaedah seperti ini. Betul tak, John? Betul. Okey, John. Okey, apa berita yang kita nak kongsikan ataupun ceritalah kepada penonton kita dengan cerita sekolah bakal dibuka? Ya, sekolah bakal dibuka 3 Oktober ini. Ini adalah keputusan untuk membuka sesi persekolahan bermula 3 Oktober dibuat berdasarkan penelitian lanjut dan dibuat selain mengambil kira pertimbangan daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Seri Dr. Rizid Jidin mengesahkan sesi persekolahan secara bersebuka akan tetap dilaksanakan pada 3 Oktober ini. Tapi John, walau bagaimanapun sesi berkenaan ia tidak akan melibatkan negeri-negeri yang masih berada dalam fasa 1 dan Pelan Pemulihan Negara PN. Ya, betul. Dan semestilah kalau kawasan yang berada di kawasan PKPD diperketatkan, saya rasa memang tak bolehlah sesi persekolahan dijalankan. Dan juga dipahamkan bahawa kehadiran dalam kelas hanya 50% saja yang dibenarkan dan akan dilakukan secara bergilir. Ya, bergilir. Dia macam dekat tempat kerja sekarang lah. Minggu ini tim A kerja, minggu depan tim B kerja, lepas tu akan bergilir-gilir untuk memastikan ada penjarakan fizikal dan sebagainya di dalam sekolah tersebut. Ya, betul. Dan ibu bapa diharapkan agar tidak terlalu panik ataupun terlalu risau kerana keputusan ini untuk membuka sekolah, untuk membuka sekolah ini bagi sesi sekolah bermula 3 Oktober ini dibuat berdasarkan penelitian lanjut yang dibuat selain mengambil kira pertimbangan daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara MKN. Ya, jadi itulah saya rasa kebanyakan daripada adik-adik kita pun teruja nak balik sekolah sebab saya ada anak-anak buah dan cousin-cousin lah yang muda yang masih bersekolah. Lama tak jumpa kawan-kawan tu dia. Betul, mereka sangat merindu turun sekolah. Best sebenarnya sekolah ni. Dan dalam masa yang sama, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sedang berbincang dengan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bagi mengambil tindakan lanjut kepada guru yang tidak mahu menerima vaksin. Ia ditekankan oleh Menteri Kanan Pendidikan Datuk Seri Muhammad Razid Jidin juga berkata ianya bagi masalah ini ataupun kekangan ini guru yang tidak divaksin tidak dibenarkan mengajar secara bersemuka di dalam kelas. Yang tu berlaku semalam lah, John. Betul. Di mana menteri yang bertanggungjawab telah pun berjanji akan membincangkan ini di peringkat Jabatan Perkhidmatan Awam dan bagaimanapun ia akan diberikan tugasan kepada guru-guru dan pada masa yang sama mereka diingatkan bahawa ada 2 kumpulan yang diberikan untuk mereka. Adakah mereka untuk yang tetap tidak menerima vaksin ataupun mereka yang telah pun cikgu yang telah pun menerima vaksin boleh boleh mengajar di sekolah. Tak dapat vaksin tak boleh mengajar di sekolah. Betul. Saya rasa banyak juga tempat yang lain ataupun tempat kerja yang lain di mana kalau tak menerima vaksin lagi ataupun belum lagi lengkap 2 dos vaksin tidak boleh bertugas seperti biasa. Jadi kepada mereka yang mungkin belum lagi ambil vaksin, cepat-cepatlah ambil vaksinasi dan menjalankan tugas seperti biasa. Betul. Itu juga berkaitan dengan COVID-19, John, dan di mana semalam kita tahu yang Sarawak angkanya sangat luar biasa semalam, tetapi ianya tidak menjejaskan. Bagi saya benda ini ada kaitan dengan apa yang dilakukan iaitu swab test. Jadi kerajaan melalui Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak penggunaan RTK antigen diperluas untuk strategi mitigasi dirancang tangani peningkatan penularan COVID-19 di Sarawak. Ia dikatakan oleh Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Muhammad Sapian Muhammad dalam kenyataan medianya semalam berkata langkah penambahbaikan itu
perlu untuk berikutan kes harian yang melebihi 3 angka yang bermula 5 September yang lepas. Ya, betul. Dan juga sekarang pun kit antigen banyak dijual di kedai-kedai farmasi dan sebagainya. Jadi kepada anda yang mungkin ambil langkah lebih berjaga-jaga, bolehlah beli kit ujian kendiri ini dengan harga RM19.90 sekarang dan bolehlah lakukan saringan kendiri di rumah supaya mungkin sebelum kita pergi swab test ke apa, kita buat test dekat rumah dulu untuk memastikanlah. Dan juga kalau di sini saya nak kongsikanlah apa yang dikatakan oleh Menteri ataupun Penasihat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBN, Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian. Beliau berkata masyarakat perlu belajar menerima untuk hidup bersama virus tersebut iaitu COVID-19 di samping memainkan peranan masing-masing dalam mengurangkan kadar kematian dan jangkitan teruk dalam komuniti. Sebab kalau kita lihat bagi saya virus tersebut dah pun menular dengan cepat ya. Ia dah pun berada di mana-mana, kita tak tahu virus itu kat mana dan kita harus belajar untuk hidup bersama dengan virus tersebut. Demi kita ke fasa endemik. Dan kelangsungan hidup kita walaupun dalam fasa endemik sekalipun ia merupakan satu cabaran hidup kita yang baru. Kena ikut SOP dan mungkin lepas ini segala kata orang tu yang biasa kita buat kita akan lakukan tetapi dengan penambahbaikan untuk jaga diri kita sendiri, kawal diri kita sendiri. Okey. Saya rasa sekarang pun kita banyak juga ataupun dah pun biasa mengamalkan norma-norma baru macam tidak bersalaman, tidak berpelukan dan sebagainya, jaga penjarakan, pakai pelitup muka. Jadi itulah kita harus meneruskan kebiasaan ini sehingga satu masa nanti bila kita tak tahu tapi setakat ini kita masih harus mengamalkan SOP yang ketat. Itu jauh. Dan kita berbalik kepada COVID-19, laporan COVID-19 keseluruhan di Malaysia, John. Baik, semalam 19,198 kes baharu dilaporkan di Malaysia dan kita tahu antara negeri yang mencatatkan kes yang tertinggi semalam Sarawak dengan 5,291 kes, Selangor 2,347 kes dan Johor 2,110 kes. Dan kalau kita lihat kadar kematian pula 292 kematian baharu dicatatkan, menjadikan jumlah kematian kini 20,711 kes. Jadi dan juga peningkatan kes dekat Sarawak semalam, Wan Alif. Kalau kita lihat Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak ada mengeluarkan satu kenyataan di mana peningkatan kes di Sarawak di mana tiba-tiba ke 5,000 adalah disebabkan oleh laporan backlog. Disebabkan oleh kapasiti kesihatan kita melakukan swab test tidak boleh menampung oleh jumlah yang sangat banyak melakukan swab test. Oleh itu keputusan itu delay lah. Itu menyebabkan satu keputusan yang besar dan angka yang luar biasa kita dapat semalam. Di mana angka luar biasa semalam iaitu 5,291 kes baharu positif COVID-19 semalam dicatatkan di seluruh negeri Sarawak dan ia menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 156,798 kes. Kuching tetap menjadi daerah yang merekodkan kes tertinggi iaitu 1,845, Serian 620, Sibu 436, Bintulu 435 dan Baut 212 kes. Dan daripada jumlah itu 1,181 adalah bergejala, manakala 4,110 tidak bergejala. 6 termasuk mereka yang keluar dan masuk daripada negeri-negeri di seluruh Malaysia. Dan semalam juga John, jumlah kes kumulatif yang meningkat untuk sembuh meningkat kepada 115,954 dan 9 kes kematian dicatatkan semalam. Dan besarlah harapan kita agar ianya bukan menjadi satu kelalaian buat kita lagi. Terus amalkan SOP, tingkatkan kawalan ke diri kita dan yang pasti kita kena berhadapan dan terima hakikat untuk hidup bersama COVID-19 ini. Jaga diri dan betul-betul harus jaga dirilah. Baik, jadi itu saja mungkin antara berita ataupun perkongsian yang kami nak kongsikan kepada penonton kita. Dan Wat Alif lepas ni pergi mana? Lepas ni saya relax. Saya bagi John masuk kelas bersama Cikgu Azila untuk slot pendidikan sejahtera Asia yang pastinya anak-anak kejutkan bangun untuk dapatkan ilmu matematik bersama Cikgu Azila. Okey, jangan ke mana-mana selepas ini dalam Sejahtera Asia.
Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia dalam blok yang terakhir ini. Jadi terima kasihlah saya ucapkan kepada rakan suka saya tadi, Wan Alif, dah pun banyak kongsi berita, informasi kepada penonton kita. Dan ingin saya kongsikan di sini juga, kita bersiaran langsung di Facebook Sejahtera Asia dan juga Facebook TVS. Jadi di sini ramai dah komen-komen yang saya dapat lihat di sini. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada anda dan saya pasti sekarang blok yang terakhir ini kita tak nak bawa masa lah. Saya nak memperkenalkan Cikgu Kegemaran Sejahtera Asia, Cikgu Kegemaran anda, Cikgu Azila. Selamat pagi Cikgu, apa khabar? Selamat pagi, bagus Alhamdulillah. Sihat. Okey, jadi Cikgu, apa yang nak diajar ataupun apa kelas kita hari itu? Okey, hari ini kita belajar topik dia macam canggih sikit bunyinya lah. Okay. Factorization daripada algebra, adik-adiknya, anak-anak-anaknya, inilah dia, factorization. Inilah sebabnya kepada adik-adik kita di sekolah rendah, dan sekolah rendah, cikgu selalu cakap hafal sifir. Dan cikgu selalu bagi tahu juga dengan pelajar-pelajar sekolah rendah, nanti sekolah menengah, sifir memang mesti hafal. Walaupun ada kalkulator, sifir kena hafal juga. Betul. Tak hafal sifir, factorization memang teramat sangat susah. Jom kita pergi terus ke factorization, pemfaktoran. Saya yakin yang ni adik-adik sekolah rendah tahun 5, tahun 6 saya tengok ada Haziq, ada Hidayat, ada Idina yang dah hafal sifir ni, no problem. Awak memang boleh buat yang ni. Okey, now yang ini biasalah dalam algebra awak akan jumpa benda-benda begini. Okey, macam mana cara nak memfaktoriskannya? Memfaktorkannya. Faktor bukan faktor pencemaran udara, bukan. Ini faktor dalam math algebra. Okey, first thing kita mesti tahu kedua-dua ini ada apa yang sama. Yang sama antara mereka kita keluarkan. Boleh faham ya? Boleh faham ya? Angguk kepala kat rumah tu, angguk kepala kalau faham. Okey, faham kan? Okey. So, apa yang sama antara kedua-dua ini? Dua-dua ini mempunyai huruf X. Yep. Siap. Okey. Cak sikit. Apa lagi? Okey. So, kita keluarkan. Macam mana keluarkan? Keluarkan dan yang ini kita masuk dalam bracket. Satu dah keluar kan? So, ini ada dua. Kalau ada dua, satu je lah tinggal. Sebab satu dah keluar. Okey. Bagi dia ni pula, dia satu aja. Bila dia satu sahaja, so dia tak ada X lagi dah. Yang tinggal nombor satu. Kenapa nombor satu? Sebenarnya dalam algebra ini, kita dah ulang banyak kali jugalah dalam Sejahtera Asia. Untuk huruf-huruf ni sebenarnya depan dia ada nombor satu. Cuma tak tulis. Kita pro kan, kita dah tak perlu tulis lagi nombor satu kan. Okey, ada lagi contohnya, dia tambahlah level dia punya complicatednya, tambah sikit dia punya level. Okey, saya mulakan dengan ada nombor lah pula. 2y kuasa sini saya letak kuasa 3 lah. Okey, tolak tambahlah, tambah dengan 6y ini kuasa 2. Okey, berikan perhatian Okay. Yang ini memang sangat perlu hafal sifir. Apa yang boleh dikeluarkan dekat sini? Apa boleh dikeluarkan? Kita tengok kedua-dua nombor ini. Dia ada nombor, dia ada huruf. Dia ada nombor, dia ada huruf. Kita nak keluarkan, kita nak mengambil keputusan itu, nak keluarkan apa? Kita mesti tengok nombor. Kedua-dua nombor ini boleh bahagi apa? Boleh dibahagi apa? Kedua-duanya divisible by 2. Boleh dibahagikan dengan 2. Betul kan? 2 boleh bahagi 2, 6 boleh bahagi 2. Jadi kita keluarkan 2. Okey, seterusnya kita tengok pula dia punya huruf. Huruf ini sama-sama Y kan? Sama Y. Okey, bila dua-dua sama Y, dia ada complicated sikit dekat sini kerana kedua-duanya ada power. Okey, at least bagi perhatian. Okay. At least kedua-duanya ini ada kuasa 2. Okey, so ini kuasa 2, ini kuasa 3. So yang at least itu kita boleh keluarkan. Okey, boleh Okay. So sekarang 2 ini bahagi dengan 2 dapat 1. Y ini ada 3 tau. Kita dah keluarkan 2. So tinggal 1 lah. Begini. Okey, seterusnya untuk yang ini pula. 6 ini kan kata tadi boleh bahagi 2 kan? Okey, kalau bahagi 2 dapatlah 3. Dia Y-nya memang 2. Dua-dua dah keluar. So tak ada lagi lah. Satu perkara lagi dalam algebra, satu tak payah tulis lah. Beginilah jadinya. Kena hadam sikit-sikit, slow-slow. Boleh dapat jawab yang ni. Even adik-adik sekolah rendah pun saya pasti mereka boleh jawab. Asalkan dah hafal sifir. That's why lah sifir sangat penting. Mesti hafal. Betul. Ini bab tingkatan 2 John Ingat lagi tak? Saya kena 2 dulu. Saya tengah cuba untuk refresh balik. Adalah boleh ingat sikit-sikit. Fertilization. Yes. Okey. Masa kita tingkatan 2, saya sendiri pun masa saya tingkatan 2 dahulu saya belajar benda ni adalah antara tajuk yang agak sakit hati lah. Memang sakit hati tajuk ni. Kena keluar salah kerana kita tak faham
dia punya apa ni yang utamanya, inti yang utamanya apa yang kena faham. Satu adalah cari apa yang sama dan kita keluarkan. Itu sahaja. Dia ada banyak pattern lah untuk factorization. Nanti kita akan tunjuk satu persatu. Lepas ni lah. Okey, tapi contoh macam 2 dengan 6 pun boleh okey, faham. Okey, saya mau tanya boleh dibagi dengan 3 tapi 2 sih boleh. Kan. Kalau kita tengokkan ini boleh bagi 3 tapi ini tak boleh. Dia mesti sama-sama. Okey. Cuba kita tengok satu number lagi, 16. Kita nak letak apa M lah. M ini pula kuasa 4. Okey, banyak sikit dah kuasanya. Tambah dengan ini 8. M kuasa 5. Okeylah, banyak sikit dah power dia. Okey. Don't worry, senang aja. 16 dan 8 divisible by boleh dibahagikan apa dengan dia mesti nombor yang paling besar lah. Dia ada istilah dia lagi dalam bila dah belajar tingkatan 1. Tapi tak apa, ini kita gunakan istilah yang senang-senang aja. Boleh dibahagi dengan apa? Kedua-dua nombor ini boleh bahagi 8. Betul? Betul boleh bagi 8 16 boleh bagi 8, 8 boleh bagi 8. Maka saya keluarkan 8. Okey. M-nya, ini ada 4M, ini ada 5M. So, at least dia ada 4M. Okay, 4 biji M lah. M kuasa 4. So, keluarlah ke 4M ini. Okay, settle. Dah keluar dah. Okay, kita nak tengok pula apa ada dalam bracket. Ini 16. Bagi dengan 8, dapat 2. Okay, M-nya 4. Oh, 4 je M dia. 4 dah keluar. Tak ada lagi lah. Okay, sekarang ini tambah. 8 boleh bagi 8, yes. Jadi, 1. Ini M-nya ada 5. Oh, macam BMW M5. Okay. M-nya ada 5. So, M dah 4 IG dah keluar. Okay. So, tinggal 1 biji je lah M dekat dalam ni. 1, ini tak perlu tulis. Macam itu. So, saya rasa bila ditunjukkan begini, satu persatu, dan tahu dia punya inti utama dia tu, pelajar boleh faham ini sebenarnya. Senang je sebenarnya. Soalan, dia akan menjadi semakin rumit itu bila nombor yang digunakan dah makin besar. Ataupun dia dah gunakan pecahan. Apa lagi Kalau ini dah jadi ada negatif ke apa, itu baru dia ada tambah dia punya kesusahan. Tapi basic konsep ini. Okey. Okey, mungkin kita ada lagi seminit lebih. Okey, satu soalan lagi. Okey, saya nak tunjukkan lagi Okey. Memang ada satu lagi jenis yang saya belum tunjukkan untuk soalan begini, tetapi menggunakan konsep yang sama je. Okey, contoh kita bagi contoh mana tadi Okey. Saya bagi nombor besar sikit. Biru acak lagi. Okey. Okey, sekarang kita gunakan 25 M N kuasa 2 tolak tambah 15 M kuasa 2 N kuasa 3. Okey. Don't worry, jangan susah hati. Asal kita sudah faham konsep utama. Saya rasa adik-adik kita ni macam Haziq, Irdina, siapa ni? Hidayat, siapa lagi namanya tadi? Tak ingat saya, tak nampak. Dia orang kalau dah hafal, dah faham dah konsep utama, ini boleh buat. Slow-slow lah. Okey. Jom kita cuba slow-slow 25 dengan 15 divisible by which number? Boleh dibahagikan dengan nombor. Yes, betul, 5. Okey. Kemudian kita tengok pula dia punya huruf. Ini ada 1M, ini ada 2M. Jadi kita keluarkan satu je lah M. Yang at least ada berapa? Okay? Sebab ini banyak sangat. Kita keluarkan yang at least ada berapa. Okey, N at least ada 2 kan? Ini 3. So N boleh keluarkan 2. N2. Okey. Dah selesai lah apa boleh dikeluarkan. Okey. 25 bagi dengan 5 dapat 5. M dia ni 1, dah keluar. N dia ni 2, dah keluar. Tak ada huruf lagi dah. Tinggal nombor 5 sahaja. Untuk dia ini 15 bahagi 5, 3. M dia ada 2. 1 keluar. M1 tinggal. Okey. N dia ada 3. Tapi 2 dah keluar. 1 tinggal. Jadi itulah jawapannya saja. Inilah jawapannya. N square. Okey, faham. Minggu lepas kita belajar kembangkan. Kembangkan ini macam kita darabkan. Sebenarnya yang minggu lepas kita belajar yang bahagian ni. Ini. Jawapannya jadi ni. Minggu ni kita sebenarnya reverse. Yang minggu lepas kita belajar ni. Ini darab ini darab ini. Jadi ini. Betul. Minggu ini kita belajar ini pergi ke sini pula. Dia ada way round. Itulah matematik. Satu kanan depan, kita ke belakang, kita pusing lagi balik cari penyelesaian. Jadi factorization. Terima kasih Cikgu Azila. Sama-sama. Atas bagi saya pun refresh balik factorization saya dulu. Sebab saya rasa saya pun nak ingat-ingat lupa sikit ni. Tapi
Bolehlah, boleh ingatlah. Baik, jadi sampai di sini saja siaran Sejahtera Asia untuk hari ini. Terima kasih kepada anda yang suka ataupun setia menonton kami. Jangan lupa teruskan kesetiaan anda bersama dengan TVS kerana pelbagai lagi program menarik menanti anda sepanjang hari. Dan esok kita jumpa lagi dalam Sejahtera Asia. Jadi terima kasih sekali lagi Cikgu. Sama-sama. Dan saya Jonathan Ding. Kita jumpa di masa yang akan datang hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Jaga diri. Bye-bye. Bye.